4 dapat positif sin 76. So, tu tak habis lagi. Korang kena tekan lagi dekat kalkulator sin 76 darjah. So, korang akan dapat 0.9703. Boleh faham? Boleh. Boleh kan? Ke korang still blur-blur? Boleh. Boleh? Tengok Boleh. kita tengok yang satu lagi, yang soalan B. Nak bagi korang faham lagi. Cos 208.2 darjah. Okey, macam akak cakap tadi. 208.2 tadi dekat sukuan ke berapa? 3. Okey. Kita tahu dekat sukuan ketiga. Sekarang ni kita tengok. Sukuan ketiga tu apa yang positif? Tan. Tan. Okey. Betul. Tan. Tapi sekarang dia bagi cos. So nilai dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sebab tu. Negatif. Negatif sebab cos, sebab macam akak cakap tadi, sukuan ketiga kan yang positif ialah tan, bukan cos. Faham tak? Kalau selain tan, kena negatif. Faham. Najwa faham Bukan positif tau, negatif. Sebab cos tu dekat sukuan ketiga, cos tu negatif. Yang positif tu tan. Okey? Okey. So, kita dah tahu nilai dia negatif cos. Sekarang kita tengok, kita ingat balik. Sukuan ketiga apa formula dia? Sudut theta tolak 180 darjah. Okey, betul. So, sebab itulah 208.2 darjah tolak 180. So, dapat negatif cos 28.2. Korang kena tekan lagi dekat kalkulator. Dapat jawapan Boleh. Boleh. Boleh Iwan okey ke tak tu? Faham tak? Okey, faham. Cuba terangkan dekat akak Ayo. Boleh nak tengok kak bunyi messenger kak. Apa dia? Ada messenger kak, bising. Dah ada je lah. Okey lah, tak apalah. Kita pergi kat ni. Siti stay dengan slide ni. Kita tengok muka surat 180 pula. Ini macam akak cakap, segitiga ni memang korang kena ingat. Sampai bila-bila. Korang kena ingat. Ini cara kita nak kira cosine dengan tangent tanpa menggunakan kalkulator. So, akak refresh balik lah. Apa kena-mengena segitiga ni dengan sudut. Okay, kita tengok dekat kotak memori tu. Kita tengok. Macam akak cakap sebelum ni, yang ni pula melibatkan formula sin, cos dengan tan. Maksudnya macam kita belajar semalam, sin sama dengan bertentangan bahagi hypotenuse. Tentang Lepas tu cos pula bersebelahan bahagi hypotenuse. Lepas tu tangent sama dengan bertentangan bahagi bersebelahan. Okey. Macam akak ada semalam, kita tengok yang dekat sudut 30. Okey, akak nak korang tengok segitiga tu dulu. Segitiga yang ada sudut 30 tu. Macam akak cakap semalam, kalau korang tak tahu macam mana nak bezakan bertentangan dengan bersebelahan, senang je. Korang tengok je dekat sudut tu. Sudut yang bertentangan dengan sisi tu, itu confirm dia bertentangan. Ingat lagi tak akak ada explain semalam?
Still blur-blur. Tak, ingat. Ingat lagi Tak ingat dah, Najwa? Ingat. Ingat lagi So, sebab tu kita tengok sign. Sign sama dengan bertentangan bahagi hipotenus. Kita tengok bertentangan dia ialah 1. Tengok hipotenus pula sama dengan 2. Sebab itulah sin theta untuk sudut 30 awak tengok dekat kotak tu sama dengan 1/2. Boleh faham? Boleh. Boleh? Okey. Untuk cos pula, cos theta, korang tengok pula dekat sudut 30 juga tadi. Tengok. Cos sama dengan bersebelahan bahagi hipotenus. Tengok bersebelahan dia. Tadi kita dah tahu yang satu tu dia punya bertentangan. So yang satu lagi tu mesti bersebelahan. So bersebelahan dia tu nilai dia berapa? Punca kuasa 3. Okey, betul. Punca kuasa 3. Bahagi dengan hipotenus. Berapa? Berapa? Wani? 2. Ya betul. Betul 2. So sebab itulah cos theta untuk sudut 30 darjah sama dengan punca kuasa 3 bahagi 2. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Korang tengok tan pula. Tan theta untuk sudut 30 darjah. Okey. Kita dah tahu tangent sama dengan bertentangan bahagi bersebelahan. Okey. Nilai bertentangan dia berapa? 1. Bersebelahan? Punca kuasa 3. Betul? Sebab itulah jawapan dia 1 per punca kuasa 3. Boleh faham? Faham tak? Faham. Okey. Lagi. Okey, kita tengok contoh 5 Ini kita applykan dalam soalan pula. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Kita untuk soalan A. Iwan nak cakap apa tu? Jawab saja. Mudah nak jawab. Nak jawab? Nak jawab soalan A? Oyak dulu lah. Baru jawab. Okey. Kita tengok soalan A. Cos 150 darjah sama dengan macam akak cakap tadi. Akak cakap apa tadi? 150 dekat sukuan ke berapa? $150 dekat sukuan ke berapa? Sukuan yang kedua. Sukuan kedua. Okey, kita dah tahu 150 dekat sukuan kedua. Nombor 2 pula, macam akak cakap, kita kena tahu nilai dia positif ke negatif. Sukuan kedua tu, apa yang positif? Sin. Sin. So, disebabkan dia bagi cos, nilai dia positif ke negatif? Negatif. Pandai? Dah nampak dah. So, negatif cos sama dengan negatif cos. Yang last tu, macam mana kita nak tahu dia punya formula nak kira sudut? Untuk sukuan kedua, siapa ingat? 180 tolak apa orang panggil bulat tu? Theta. Theta. Betul. So, negatif cos 180 tolak 150. Theta dia 150 So, dapat jawapan negatif cos 30. Okey, sekarang awak tengok pula dekat table tadi. Kita dah tahu dah dekat table tadi. Awak tengok dekat cos theta dekat sudut 30. Berapa? Punca kuasa 3 bahagi 2. Negatif. Betul? Itulah jawapan dia.
jawapan dia just ambil je balik. Punca kuasa 3 per 2. Sebabkan nilai dia negatif, tambah negatif dekat depan. Boleh faham? Boleh. Boleh Okay. Apa lagi Okay. Tengok soalan C. Sin 300. Sin 300. Okay. 300 dekat sukuan ke berapa? Okay, betul. Okay, sekarang ni sukuan keempat apa yang positif? Cos. Cos. Sekarang ni yang dia bagi apa? Sin. Okay, nilai dia positif ke negatif? Negatif. Betul. Ya dan diterima. Seterusnya menyemak dan membandingkan catatan di buku tunai dengan penyata bank tu sama ke tak? Okey. So ini adalah contoh buku tunai dan penyata bank yang mana kita kena cek buku tunai dengan penyata bank ni sama ke tak dia punya amount. Kalau ni buku semua cek yang dikeluarkan yang telah dituliskan oleh peniaga dan cek yang diterima peniaga direkod oleh pihak bank baki buku tunai seharusnya sama dengan baki di penyata bank iaitu macam ni lah. Dia punya baki ni kena sama. So tujuan penyediaan penyata penyelesaian bank adalah untuk mengenal pasti butiran yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dan baki di penyata bank. Selain itu, penyata penyelesaian bank juga adalah untuk mengenal pasti ketetapan catatan di buku tunai serta menyelaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. So, dia ada juga sebab kenapa baki akaun bank di buku tunai dengan penyata bank ni tak sama. Kadang dia butiran yang dicatat di buku tunai tapi tak catat dekat penyata bank. So dia kena catat dulu lah dengan buku tunai dengan di buku tunai dan penyata bank tu. Lepas tu yang kedua butiran yang dicatat di penyata bank tapi dia tak catat di buku tunai. So benda tu jadi masalah juga. Kenapa ada perbezaan baki amount dekat akaun bank di buku tunai dengan penyata bank tu. So seterusnya selalunya butiran yang dicatat di buku tunai tetapi tidak dicatat di penyata di penyata bank ni orang panggil dia cek belum dikemukakan tetapi belum ditunaikan oleh pihak bank. Maksudnya macam peniaga dah keluarkan cek tu cuma bank tu tak dapat lagi dia punya amount tu. Lepas tu seterusnya deposit belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan ialah cek yang didepositkan ke bank yang telah dicatat di sebelah debit buku tunai tetapi dia tak catat di penyata bank. So yang ni dia dah bagi cek tu tapi cek tu dah catat dekat dia punya buku tunai tapi dekat penyata bank tu dia tak catat lagi. So dia boleh membuatkan perbezaan antara buku tunai dengan penyata bank tu. So seterusnya butiran yang dicatat di penyata bank tetapi tidak dicatat di buku sekejap kejap.
Sorry ada masalah teknikal sikit. So kita sambung balik tadi. Yang kedua ialah sebab pembayaran oleh pihak bank bagi pihak pelanggan. Ini adalah pihak bank akan mendebitkan penyata bank bagi setiap pembayaran yang berlaku tetapi peniaga tidak mengetahui pembayaran tersebut. Maka tiada catatan direkod di buku tunai. Kesannya bagi penyata bank akan terkurang nilai berbanding baki di buku tunai. Antaranya ialah faedah atas overdraft, bayaran buku cek, jas perkhidmatan bank, perintah sedia ada seperti insurans atau yuran cloud. Okay, so yang seterusnya ialah cek tak laku. Cek tak laku ni cek yang telah depositkan oleh pelanggan dipulangkan semula oleh pihak bank atas sebab-sebab tertentu. Contohnya macam cek tu dah tamat tarikh ke, so dia macam tak dapat dekat peniaga tu, cek tu akan dipulang daripada pihak bank kepada pelanggan tu balik. Macam tu. Okay. Ada beberapa kesan kesilapan catatan di buku tunai, iaitu amount terlebih catat di sebelah debit buku tunai. Kesan dia baki buku tunai lebih banyak daripada ke penyata bank tu. Lepas tu amount terkurang catat di sebelah debit buku tunai. Sekejap Okay. Yang kedua ni amount terkurang catat di sebelah debit buku tunai. So baki buku tunai tu berkurang daripada baki penyata bank. So kita kena debit di buku tunai. Maksudnya kat buku tunai tu amount dia kita kena letak di sebelah debit. So seterusnya amount terlebih catat. Nanti saya explain dekat dia punya apa ni orang panggil? Nanti saya akan explain dekat sini kenapa. So jadi yang ketiga, amount terlebih catat di sebelah kredit buku tunai. Baki buku tunai lebih kecil di buku tunai. Lepas tu amount terkurang catat di sebelah kredit buku tunai. Korang punya ni dah nampak senang tau sebab korang dah korang punya nota ni dah macam advance sikit lah daripada kita orang punya nota tu, tak ada pun yang macam ni. So bila macam ada bagi ayat-ayat tu, korang boleh rujuk dekat sini untuk tahu dia punya kena buat apa. So amount terkurang catat di sebelah kredit buku tunai. So kita kena buat apa? Kredit di buku tunai. So yang ni digunakan di negeri Selat. Matlamatnya untuk lindungi penduduk asal dari penindasan dan ketidakadilan. Maksudnya British guna undang-undang yang daripada England ni untuk dia nak lindungilah penduduk asal tempat Melaka, Pulau Pinang, Singapura ni daripada penindasan dan ketidakadilan. Okay. Boleh faham tak? Senang je. Hello, boleh faham tak? Boleh. Tak simple je sebab orang pun nak belajar dah ni. Saya cuma share sikit lah, ulang sikit apa yang patut. Sekejap. Dia keluar je.
Boleh nampak tak slide-nya tadi? Terkeluar sekejap, sorry Boleh nampak? Boleh? Okay, Boleh. Next kita mahukan. Yang tengah teks tu take note lah. Lepas tu ada lagi tambahan sebenarnya. Kalau tengok dalam buku teks ke atau nota-nota. Tambahan dia Undang-Undang Negeri Undang-Undang Inggeris ni, dia ada buat undang-undang lah dekat Sarawak dengan Sabah. Yang pertama, Sarawak ni dia buat undang-undang The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan Common Law of England. Itu yang dia English tambah lah dekat Sarawak. Lepas tu dekat Sabah, dia pula buat Sabah Application of Law Ordinance 1951. Itu je yang tambahan daripada nota yang dekat ni. Maksudnya undang-undang Inggeris ni dia senang cerita macam ni lah. Undang-undang Inggeris dia dekat negeri-negeri Selat. Apa undang-undangnya? Charter of Justice. Charter of Justice yang undang-undang yang dibubal di England, ambil daripada England. Lepas tu dia pun buat dekat Sabah dan Sarawak. Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Lepas tu Sabah Application of Law Ordinance 1951. Macam tu je. Kalau korang nak ambil notes, penting korang ambil yang notes just macam poin-poin yang penting senang ingat lah, untuk korang nanti senang faham atau lebih tahu macam latar belakang tentang sesuatu asas kedudukan perlembagaan tu macam mana. Itu je. Okay, boleh faham tak? Faham kan? Senang je kan? Kurang. Okay, yang seterusnya. Yang seterusnya tentang sejarah pengubalan. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Dia ada berapa tahun lah, daripada 1877 sehingga kita merdeka, iaitu 1957. Dia ada beberapa tahun, iaitu pada tahun 1877, 1946, 1948 dan merdeka. Negara kita merdeka 1957. Okey, yang pertama pada tahun 1877. Okey, sebenarnya senang cerita, dia perlembagaan persekutuan ni bermula dengan ni, daripada ni seorang raja muda ni, raja Perak, iaitu Raja Muda Yusof, yang menjadi faktor pada pembentukan undang-undang negara. Raja Muda Yusof ni dia mengubah undang-undang negeri Perak. Peranan yang sama dimainkan oleh semua negeri. Maksudnya yang pertama dia mengubah undang-undang negeri Perak. Yang kedua, selepas dia mengubah undang-undang negeri Perak, majlis negeri di negeri Melayu lain pun dia ikut dengan cara Raja Muda Yusof. Dia mengubah undang-undang negeri masing-masing. Itu untuk sekadar ni lah, senang. Raja Muda Yusof mengubah. Lepas tu pada tahun 1946 Undang-Undang Negeri-Negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Lepas tu Undang-Undang Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Memang tidur je ni. Tak boleh dengar je sambil korang refresh balik. Undang-Undang Negeri Melayu tak bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Itu yang perkara yang berlaku lah pada tahun 1946. Kalau lebih detail rasanya ada dalam buku teks. Kalau tak ada tu boleh google, senang. Okay. Kemudian 1948 1948
Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan perjanjian yang penting untuk pembentukan persekutuan. Kandungan dalam PTM ni atau Perjanjian Tanah Melayu ni termasuklah pentadbiran dan kuasa raja yang lain. Maksudnya kat sini perjanjian ni terdiri daripada negeri-negeri Melayu dan negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Jadi pentadbiran kuasa raja, jadi dalam kandungan dalam perjanjian persekutuan ni ada pentadbiran, kuasa-kuasa raja, undangan dan kewarganegaraan kita. Itu yang simple lah yang kita boleh rumuskan. Jadi dalam perjanjian tu ada pentadbiran, kuasa-kuasa raja Melayu, undangan dan kewarganegaraan. Bolehlah teks note sikit lah. Dalam buku pun ada sebenarnya kat sini lah. Okey, yang seterusnya pada tahun 1957. Pada tahun 1957 yang mesti tahun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster. Model Westminster ni sebenarnya diambil daripada Westminster ni sebenarnya dapat ambil daripada Britain sebenarnya. Kita ikut daripada Britain punya perlembagaan untuk merdeka gitu. Berkuasa after merdeka, asas kepada perlembagaan negara hari ini. Maksudnya lepas kita merdeka, perlembagaan persekutuan ni berkuasa. Jadi kita gunakan boleh. Sorry. Perlembagaan persekutuan tadi dah terangkan berkuasa selepas kemerdekaan. Jadi apa-apa lepas merdeka ni, apa-apa undang-undang ataupun tu kita rujuk kepada perlembagaan persekutuan ni lah, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi untuk sejarah perlembagaan persekutuan ni, pengumpulan perlembagaan persekutuan ni senang je. Pertama, kena ingat tahunnya 1877 sehingga 1957. Ingat peristiwa apa yang berlaku. Raja Muda Yusof